musyrikun. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita telah pun dapat bersama-sama. Kita dapat bersama-sama bagi menghayati satu tajuk. Tajuk ni agak penting dalam kehidupan kita. Tajuknya kawan makan kawan. Semua orang ada kawan. Depan saya ni kawan. Ada yang kawan, ada yang pernah putus kawan, lepas tu ada pernah kawan balik. Dah 2-3 kali putus, 2-3 kali kawan balik. Ada yang putus tak kawan-kawan terus. Itulah sifat kita dengan kawan. Sebenarnya di sana Nabi SAW telah menyebut di dalam hadis dia. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikira seseorang itu beriman, tak beriman seseorang itu sekiranya dia tidak kasih kepada saudaranya seperti mana kasih pada dirinya sendiri. Saudara ni termasuk kawan, teman, taulan, itu adalah saudara kita. Adik-beradik kita, itu adalah saudara kita. Kita tak boleh sayang, tak boleh kasih kepada kawan-kawan kita seperti mana sayang pada diri kita, kita dianggap tidak beriman. Sedangkan iman itu amat perlu, amat penting bagi manusia untuk menentukan masuk syurga ataupun tidak. Iman. Maka berhubung dengan kawan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita selalu dengar istilah-istilah ni. Istilah, bila tajuk kita hari ni kawan makan kawan, kadang-kadang kita dengar orang makan orang, haruan makan anak. Hari ni kawan makan kawan. Sebenarnya istilah ini terlalu popular. Kerana apa? Terlalu ramai kawan makan kawan. Dan ada orang bila dia dapat makan kawan dia, dia rasa seronok boleh makan kawan dia. Dia rasa puas hati kerana dapat makan kawan dia. Dia rasa gembira kerana dapat makan kawan dia. Sebenarnya kita patut menderita apabila kita telah makan kawan kita. Kerana kita ketika itu berada dalam keadaan tidak beriman. Ada setengah orang bila dia boleh makan kawan dia, dia bangga. Dia tengok padan muka dia. Sepatutnya dia kena bersedih, ya Allah, aku telah pun menyusahkan kawan aku. Aku telah menyebabkan dia malu, aku telah menyebabkan dia menderita. Untungnya apa? Untungnya tak ada apa. Kita bila makan kawan tak dapat untung dia. Kalau makan nasi ada kenyang dia, makan kawan dapat untung apa? Kadang-kadang ada kawan lain pula akan makan kita. Begitulah putaran alam. Kita makan kawan ni, kawan lain pula makan kita. Begitulah dia, berputar. Sepatutnya tidak berlaku begitu. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya nak menarik perhatian di sini. Apabila kita nak berkawan, kita kena pastikan untuk apa kita berkawan. Kalau kita berkawan kerana hartanya, kita akan kecewa. Kalau kita berkawan kerana pangkatnya, kita akan kecewa. Maka untuk memastikan bahawa apabila kita berkawan seseorang itu kita mendapat faedahnya, berkawanlah kerana Allah. Apabila kita berkawan kerana Allah, Allahu Akbar, kita tidak akan kecewa. Kita akan mendapat faedah daripada apa yang kita lakukan. Apabila kita berkawan kerana Allah, Allah akan tolong dalam persahabatan kita. Apabila kita berkawan seseorang itu kerana Allah, kita tidak akan kecewa dengan perbuatan dia. Bila dia marah kita, kita ucap terima kasih kepada dia. Itu orang berkawan kerana Allah. Bila dia marah kita, terima kasihlah kerana awak marah saya. Kalau tidak, saya akan buat salah ni terus menerus. Itu orang berkawan kerana Allah. Tapi kalau dia berkawan kerana orang tu, kerana sesuatu selain daripada Allah, bila orang marah dia, dia akan marah balik. Bila kawan marah dia, oh, kau marah aku, ingat aku tak boleh marah kau. Dia marah, bergaduh. Bila bergaduh, putus hubungan. Bila putus hubungan, terputus silaturahim. Tidak akan masuk syurga bagi orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Itulah akibat dia. Bagi orang yang berkawan kerana Allah, bila kawan dia susah, dia terasa susah. Ya Allah, kawan aku susah, ya Allah, aku nak tolong dia, ya Allah. Dia dapat merasai susah kawan dia kerana apa? Kerana dia berkawan kerana Allah. Allah akan transfer perasaan susah saudaranya ke dalam dirinya.
Kadang-kadang kawan kita susah, kita tak dapat rasa susah macam mana dia rasa. Sebab kita berkawan kerana lain, bukan kerana Allah. Allah tak dapat pindahkan rasa susah dia dalam tubuh kita. Bila kawan kita sedih, menderita, dia menangis, keluar air mata, kita dapat rasa macam mana penderitaan dan kepedihan dalam jiwa dia. Kita dapat rasa. Sebab apa? Allah pindahkan perasaan dia dalam perasaan kita. Kerana apa? Kita berkawan kerana Allah. Maka kita adalah teman di situ, kita adalah taulan di situ, kita adalah sahabat di situ. Tidak ada kawan yang paling bernilai selain daripada kita boleh sama-sama menangis, sama-sama ketawa dengan dia. Kawan yang mungkin yang kita kawan hari ini, dia hanya boleh mampu ketawa bersama, tapi menangis bersama belum tentu. Bila kita ketawa, dia turut ketawa, seronok, berdekah-dekah. Tapi bila kita menangis, kita menangis seorang. Dia tak akan berkongsi untuk menangis bersama kita. Maka oleh demikian, kalau sekiranya kawan yang ada sekarang ni, kita berkawan bukan kerana Allah, betulkanlah. Betulkanlah niat kita, betulkanlah kaedah persahabatan kita tu, supaya dia berjalan di atas niat kerana Allah. Ini sangat penting tuan-tuan dan puan-puan, kerana untuk memastikan kita sentiasa dijaga dan diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jumpa lagi insya-Allah selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dan panelis jemputan secara langsung dari Dataran Kewangan Darul Takaful dalam Al-Kuliah jam 5 petang, eksklusif hanya di TV3. Antara paparan McDonald minggu ini. Berjayakan wanita menyahut cabaran bergelar angkasawan pertama negara. Harapan saya besar actually. Bukan untuk saya, tapi untuk angkasa. Actually it's not easy lah. Terima kasih kepada semua yang sudi memberi sumbangan kepada tabung TV3 bersamamu. Namun awas, kami dimaklumkan ada pihak yang menggunakan nama tabung TV3 bersamamu untuk mengutip derma dari rumah ke rumah dan tempat-tempat awam. Jika anda didekati kumpulan ini, sila hubungi talian tentera. Sebuah kisah cinta. Cinta suci yang dihalang. Setelah terpisah, mereka menyambung cinta. Terlalu lama abang kehilangan arah. Abang tak boleh luput tak kenangan kita bersama di sini. Cinta dihalang lagi. Aku, anak hasra yang mak engkau tengah menggata mengurat sekarang ni. Bukan mak aku yang tergila dengan bapak engkau. Bapak engkau yang tergila dengan mak aku. Dakapan senja dalam Cerai Karama di TV3. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita. InsyaAllah kita akan terus membicarakan di bawah tajuk kawan makan kawan. Kita bila berkawan, berbalik kepada apa yang saya sebut pada awal tadi, apabila kita berkawan kerana Allah, kita akan sayang kepada kawan kita kerana Allah, dan kita akan bantu kawan kita kerana Allah, dan kita akan jaga maruah dia kerana Allah. Sebab tu bila orang cerita tentang keburukan kawan kita, kita akan tolak cerita buruk tu. Itu dinamakan kawan kerana Allah. Ini tidak. Kita bila berkawan dengan seseorang nak cari keburukan dia. Bila kita berkawan dengan si A misalnya, kita pun pergi berkawan dengan dia.
Tujuan kita berkawan nak cari keburukan dia, bukan berkawan kerana Allah. Maka apabila kita dah tahu dia tu ada keburukan, kita tinggal dia. Kita cerita pula keburukan dia pada orang lain. Dia tu saya tahulah, saya dah kawan dengan dia lama dulu. Dia teruk. Allah gitu, gini, gitu, gini. Maka dia akan dilaknat Allah. Bagi seorang kawan, apabila orang menceritakan kepada dia, awak saya tengok kawan baik dengan dia tu. Yalah baik. Dia tu okey ke? Apa yang okey? Tak adalah, dia tu kamu rasa tak ada masalah ke? Orang lain pula susah hati apabila tengok orang ni berkawan kerana Allah. Orang lain yang sakit. Tak pasal-pasal jadi susah, rasa risau, tak menentu. Dia pula cerita, dia tu jaga-jaga sikit dia tu. Dia tu sebenarnya bukan baik sangat. Tak tahulah, selama saya kawan dengan dia, saya tak nampak dia tak baik. Lagi sakit kawan tu. Sakit sebab dia nak ajak kita sama-sama kata tak baik, tapi kita tak pernah kata tak baik. Dia tu dulu ya, mungkin dulu, sekarang saya tengok dia okey. Dia alhamdulillah, selama saya kawan dengan dia, dia seorang yang baik, seorang penyayang. Dia tak pernah menyusahkan saya. Awak nak dengar cerita dia, cerita lama dia? Tak payah ceritalah, saya tak nak dengar cerita lama dia. Buat apa nak dengar cerita lama dia? Inilah dia kawan. Kalau sekiranya kita jumpa kawan macam tu, pertahankanlah kawan tu. Kerana dia berkawan kita pasti kerana Allah. Kalau dia bukan kawan kerana Allah, dia tak akan mampu macam tu. Kalau orang datang, kau nak dengar cerita dia? Cerita apa? Tolong cerita sikit. Ini bukan, ini tak boleh. Jangan. Kalau ada orang nak cerita keburukan kawan kita, jangan dengar. Kalau boleh, jangan dengar. Awak boleh tolong tak? Tolong apa? Tolong diam. Tolong jangan cakap keburukan dia. Boleh tak? Sebab apa? Sebab tak guna kamu cakap keburukan dia. Bukan dapat apa. Kalaupun dia tak baik, mungkin dulu dia tak baik, sekarang dia dah baik. Itu cara berkawan. Ini tidak, kita pelik betul lah. Kita mesti menceritakan kebaikannya pada orang lain. Saya berkawan dengan dia lama, baik, dia baik. Adalah keburukan dia, bukan tak ada. Tapi bukan untuk diceritakan pada orang lain, untuk kita betulkan. Kalau kita sayang dia, kalau kita kawan dengan dia kerana Allah, bila dia buat salah, kita tepuk belakang dia, ingatkan dia, Mat, saya tengok kamu buat macam ni tak elok lah, tak manis lah, tak sesuai lah dengan kamu. Kamu ni rupa cantik, tapi kalau kamu buat macam ni, kalau orang tahu, habis kamu, nampak tak cantik. Untuk tegur dia, bukan untuk cerita kat orang. Bila dia buat baik, baru cerita kat orang. Jangan cerita kat dia, nanti dia rasa seronok lebih. Yang dia buat baik, cerita kat orang. Yang dia buat buruk, kita cerita kat dia. Macam kita tengok kat kedai makan tu, ada kan kadang-kadang kedai makan tu dia ada tulis istilah ni, kalau sedap cerita kawan, kalau tak sedap cerita kepada kami. Maknanya kita jangan cerita kat orang kalau tak sedap. Ni bila kita makan kedai tak sedap langsung, pergi cerita kat orang semua, kedai tu tak payah makan, tak sedap tau. Kita pergi cerita kat orang. Sepatutnya kita pergi jumpa tuan dia, awak masak bukan tak sedap, sedap, tapi awak kurang ni. Kalau awak tambah ni, lagi sedap masakan awak. Itu kita telah melakukan satu kebajikan yang besar. Kita telah melakukan satu kebajikan yang cukup besar sebenarnya, kita bantu dia. Tapi kalau sedap, tak payah cerita kat dia, cerita kat orang, oh kedai tu sedap sungguh makan. Kalau awak nak makan, cuba sekali kedai tu, hebat, alhamdulillah. Sebenarnya orang yang paling berkemampuan untuk menjatuhkan orang, kawan lah. Kawan lah yang paling mudah untuk jatuhkan kawan. Sebab kalau dia cerita keburukan kawan dia, orang mudah percaya. Tapi kalau musuh cerita keburukan dia, mungkin orang susah nak percaya. Dia tu memanglah, dia tu, dua orang tu tak baik. Bila dia cerita kita, dia tu jahat ni. Awak macam mana? Saya lama dah tak kawan dengan dia. Orang boleh fikir, oh dia cerita keburukan orang ni sebab dia tak baik dengan orang tu. Tapi kalau kita kawan baik dia, kita cerita, Allah, ni saya nak cerita awak ni, saya kawan baik dia, tapi awak jangan cerita kepada dia, kata saya cerita kat awak. Itu yang lagi bahaya. Dia tu sebenarnya tak baik. Oh ya ke? Tapi awak jangan cerita kat awak, awak jangan cerita kat dia, kata saya cerita kat awak. Itu yang paling jahat sekali. Kawan yang paling tak guna ni tu lah. Dia melaga-lagakan. Kawan pula pergi cerita kat kawan tu, kawan baik awak tu cerita kat saya, kata awak gini-gini, betul ke? Ya ke kawan saya cerita kat awak macam tu? Ya.
putus hubungan dua orang tu. Sampai hati awak cerita kat orang tentang saya gini. Sebab itulah tak boleh. Apabila kita menceritakan keburukan kawan kita pada orang lain, satu hari kawan kita akan tahu. Satu hari kawan kita akan tahu, lambat ataupun cepat saja. Sebab itu bahayanya apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah tak suruh. Kita melakukan perbuatan yang syarak tegah. Apabila syarak tegah adalah keburukannya tu, jangan buat. Perbetulkan balik kalau yang kita tersilap. Yang akan datang, jangan. Sebab bukan menyusahkan orang lain, menyusahkan diri kita sendiri. Kita akan menyesal nanti. Elakkan daripada kita menyesal. Benda yang boleh kita perbaikilah. InsyaAllah kita jumpa lagi selepas ini. Kita harus ingat bahawa apabila kita berkawan, kalau kita tak dapat merasai kesedihan yang dia rasa, macam mana dia rasa, kita belum lagi berkawan yang sebenar-benarnya kawan. Kalau kita tak dapat rasa seronok yang dia rasa, seperti mana yang dia rasa, belum lagi kita faham kawan kita tu. Kadang-kadang kita bila berkawan, kita nak kawan faham kita, tapi kita tak pernah faham kawan. Maka sebab itulah kawan tu tidak mencapai matlamat. Kita nak dia faham kita. Awak ni tak faham-faham lah. Dia sebab kawan tak faham dia. Tapi dia nak kawan faham dia, tapi dia tak pernah faham kawan. Maka persahabatan tu tidak akan menjadi intim. Sebab tu apabila kita tengok ada orang sanggup menghabiskan apa yang ada padanya untuk kawan dia, kerana apa? Dia tahu, dia dapat rasa lah tu. Susah kawan tu dia dapat rasa. Tapi kalau dia tak dapat rasa, bila kawan dia susah, dia akan tinggalkan. Tinggallah. Sebab dia tak dapat rasa lah tu. Maknanya dia belum berkawan sebenarnya dengan orang tu. Kita tengok di dalam peperangan Ahzab bagaimana cantuman kasih antara kawan dengan kawan. Bila di dalam peperangan Ahzab, tentera-tentera Islam terkepung, tak ada makan, tak ada minum. Tiba-tiba ada satu sahabat, dia masih ada sisa air untuk minum. Bila dia buka air nak minum, dia terdengar kawan sebelah minta air. Dia kata, jangan habiskan air, simpan saya sikit, saya dahaga juga. Dia tak boleh telan. Pada dia, kalau dia minum air ni, habis. Bukan kata lebih, tak cukup ke dia. Dia tak sanggup minum, dia bagi kawan dia sebelah. Bila kawan dia ambil air nak minum, dia dengar pula kawan sebelah, jangan habiskan air, simpan saya sikit, saya dahaga. Dia tak jadi minum, dia bagi kawan sebelah. Macam tu juga kawan sebelah, bila nak minum, bunyi suara kawan sebelah. Akhirnya sampai orang di hujung sekali. Bila orang di hujung sekali, bila dia nak minum, tak ada orang pun yang minta air selepas dia. Bila dia nak minum, dia tengok air tu, dia kata, air ni yang boleh sampai kepada saya daripada depan, sepatutnya dah habis air ni, tetapi oleh kerana kemuliaan sifat sahabat di depan, sampai menyebabkan orang lain tak minum. Bila sampai kepada dia, kalau aku minum, bermakna aku tidak bersifat kasih sayang dengan kawan-kawan aku hadapan. Walaupun di belakang tidak ada yang minta, dia curah air itu ke bumi. Biar dia tak minum macam mana kawan tak minum. Dia nak berkongsi rasa, sebab dia dapat rasa apa yang kawan dia rasa. Kalau dia tak dapat rasa, dia minumlah. Dia kata, apa peduli, belakang aku bukan ada orang lagi, dia boleh minum. Tapi dia dapat rasa, maka dia tak minum. Inilah benda yang sepatutnya kita tanamkan dalam kehidupan kita. Bila kawan buat baik, kita kena ingat sampai bila-bila. Bila kawan kita buat tak baik pada kita, lupakan. Hari itu lupakan. Ini formula untuk nak jaga kawan. Kadang-kadang bila kawan buat baik lama, sekali kawan buat jahat, kita ingat selama-lamanya. Tak apalah, kau buat kat aku takkan lupa selama-lamanya. Berapa yang nak ingat benda yang tak baik? Itulah menyebabkan akan menjadi titik-titik hitam dalam hati kita, menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit lain seperti iri hati, sombong, bongkak. Hasil daripada kita menyimpan benda buruk dalam tubuh kita. Kawan buat kita sekali, kita ingat sampai mati. Buat apa? Yang patut kita ingat kebaikan dia tu. Walaupun satu kebaikan yang dia buat, kita kena ingat sampai mati. Keburukan yang dia buat, walaupun banyak, lupakan. Tak payah simpan dalam hati. Maka tak adalah sifat dendam, tak adalah sifat benci.
Tidak ada sifat nak marah dan sebagainya. Bila dia buat kita macam tu, kita tak simpan. Esok bila datang minta tolong kita, kita cepat bagi tolong. Dulu dia pernah hina kita, dia pernah memalukan kita. Tiba-tiba satu masa dia jatuh susah, dia datang kita minta duit. Dia kata, "Mat, saya datang ni sebenarnya nak minta tolong sikit." "Apa dia?" "Saya ni sesak ni, tak ada duit, anak nak sekolah." Kalau kita ingat apa yang dia buat dulu, kita akan kata apa? "Oh, susah cari aku. Masa senang dulu, kau hina aku, kau bagi aku malu. Pergilah cari kawan-kawan kau yang lain." Kita akan terbit perkataan tu. Tapi kalau kita tak simpan benda yang buruk dalam tubuh kita, "Ya ke? Aku tak tahu kata kau susah. Aku ingat kau senang. Tak apalah, aku ada sikit ni, kau ambil lah. Kau ambil lah, kau gunakanlah. Yang sikit ni yang ada pun. Ini yang aku boleh tolong kau." Bila dia dapat bantuan daripada kita tanpa kita mengungkit apa yang dia buatkan kepada kita dulu, apa akan berlaku pada masa itu? Dia akan rasa terharu. Dia akan rasa terharu, "Ya Allah, aku dulu kata kat dia, aku fitnah dia, aku bagi dia malu. Tapi bila aku susah, aku minta pertolongan dia, dia tak sebut pun apa yang aku buat dekat dia dulu. Mulia sungguh hati dia. Aku malu pada dia. Aku nak jadi orang baik." Ni dia. Maka dia jadi baik kerana malu dengan kelakuan yang kita tunjukkan kepada dia, kebaikan yang dia dapat, pahala kita dapat. Tapi kalau kita sebut balik keburukan dia, "Oh, sekarang kau cari aku masa susah, masa senang kau tinggal aku, kau hina aku." Dia akan tinggalkan kita dengan dendam, tambah membara dendam dia. Oh, tak apa. Dia tambah lagi. Maknanya dia tak dapat kebaikan, kita tak dapat kebaikan. Bukan senang nak bagi orang jadi baik. Kadang-kadang kita ajak orang tu hari-hari untuk buat baik pun belum tentu dia jadi baik. Tapi dengan sedikit kelakuan mulia yang kita tunjukkan, orang boleh jadi baik. Subhanallah. Kita tengok bagaimana Nabi SAW ajak bapa saudara dia masuk Islam hari-hari, sampai mati tak masuk Islam. Tu yang saya katakan, bukan senang nak ajak orang buat baik, bukan senang nak suruh orang jadi baik. Tetapi kalau dia boleh jadi baik hasil daripada kelakuan tindakan kita, saya tak tahulah pahala banyak mana yang sepatutnya kita dapat. Hanya Allah yang tahu nak mengganjarkan kita. Tapi tak ramai orang yang boleh tunjukkan sifat dan kelakuan yang macam tu. Kerana orang lebih sifat membalas dendam. Orang lebih suka menunjukkan sifat yang ada kuasanya, dia akan tunjuk kuasa dia. Yang ada rupa dia, dia akan tunjuk rupa dia. Yang ada hartanya, dia akan tunjuk harta dia. Orang kaya, dia akan kata, "Tak apa, saya bukan minta duit dia pun." Yang ada kuasa, dia kata, "Tak apa." Jadi masing-masing nak tunjuk kelebihan dia, bukan nak tunjuk sifat tawaduknya, sifat rendah dirinya. Kita sepatutnya kita berlomba-lomba lah menunjukkan sifat rendah diri kita. Sebab apa? Kita menunjukkan sifat rendah diri kita, orang lain dapat faedah. Orang lain malu kepada kita. Kerana apa? Kerana kita ada sifat rendah diri, walaupun kita kaya. Sebab tu dikatakan ghaniyun mutawaddi'. Orang kaya yang merendah itu doanya makbul. Orang kaya, dia kaya, lepas tu rendah diri pula. Ya Allah, kaya rendah diri, makbul doa dia. Kalau kita nak berdoa, suruh orang yang macam ni berdoa. Orang kaya yang bersifat rendah diri, doa dia mustajab, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, kita bertemu lagi di lain kali, insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.